Jadi ustaz tak kisah orang nak kata penunggang agama dan sebagainya, memang kita kena tunggang agama pun. InsyaAllah, Alhamdulillah, doktor sangat-sangat beri rangsangan motivasi pada ustaz, sangat support ustaz. Jadi ke mana saja ustaz pergi, doktor selalu ada. Jadi ustaz rasa macam orang panggil apa, orang panggil vitamin ada selalu bila doktor ada dengan kita. Ibarat macam itulah. Jadi Alhamdulillah, kita kongsi, saya dengan doktor tak ada rahsia apa-apa. Apa sahaja kami akan share sama-sama. Maknanya saling kongsi info, saling kongsi isi hati, saling kongsi pendapat. Dan Alhamdulillah, kami saling toleransi. Yang penting untuk anak-anak lah, 8 orang. Untuk anak-anak itu yang lebih kita nak jaga. Okey, betul dengan apa yang dah viral. Jadi Ustaz dah ceraikan dia dengan talak 1 pada 3 Disember hari tu. Cumanya yang berita kurang menyenangkan, dikatakan Ustaz memukul, mengurungnya dalam rumah, dan Ustaz berada di China, melafazkan cerai di China. Jadi itu yang menjadi fitnah, dan netizen terus ambil sebagai benda tu bulat-bulat lah. Bulat-bulat tanpa tanya dulu pada Ustaz sendiri. Jadi amat menduka citakan lah. Jadi dah tersebar semua tu. Jadi Ustaz pun qadarallahu ma yasha, dah takdir dan macam tu. Cuma Ustaz cuba berbincang dengan lawyer Ustaz. Jadi segalanya, bukti-bukti pun Ustaz bagi pada lawyer. Jadi dialah yang lebih arif untuk mewakili Ustaz di mahkamah nanti. Setakat itulah jodoh saya dengan dia. Jadi bermacam-macam benda yang Allah Ta'ala dah tunjuk pada saya. Sebelum ini mungkin saya dengar cakap-cakap orang, tapi bila saya dah nampak sendiri apa yang jawapan di sebalik cakap-cakap orang, maka saya pun buat istikharah. Bukan kita secara terus ada spot membetuli buat macam tu, tidak. Saya faham kita pun belajar agama kan, mesti ada sebab kenapa saya ceraikannya dalam keadaan dia sedemikian. Jadi fikir-fikirkanlah. Tak payah saya nak cerita lebih detail, semuanya nanti dalam mahkamah nantilah kami akan detail, insyaAllah. Bagi Ustaz dengan doktor, kami senyum-senyum je nanya kan. Sebab bagi kami, hari-hari Allah bagi pahala bagi kami. Orang duk kutuk, orang duk hina, tak apalah, nanti hikmahnya di depan sana. Bila dah nampak, baru orang akan sedar kenapa Allah takdirkan kami bernikah walaupun ramai orang mengecam dan sebagainya. Terimalah apa yang berlaku ini, beri peluang pada kami, buktikan kebahagiaan kami, kasih sayang kami, insya-Allah cinta yang Allah anugerahkan kami di tanah suci. Ya, persepsi Ustaz macam tadilah, kita fikir positif saja. Kita fikir positif, kita yakin apa yang kita buat ini daripada ilham yang Allah berikan kepada setiap manusia, termasuk diri Ustaz. Jadi Allah Ta'ala detikkan sedemikian, sekadar itu jodoh Ustaz dengan si dia. Jadi kita terimalah takdir Allah ini. Yang penting ingat, penceraian bukan semata-mata menyeksakan wanita, tapi kita tak tahu dengan penceraian ini memberi kebahagiaan kepada si dia dalam kehidupannya, dan juga kepada Ustaz dengan kehidupan Ustaz. Sebab itu penceraian ini dihalalkan dalam Islam, sebab bukannya semata-mata nak memberikan sesuatu yang negatif kepada satu golongan, tak. Tapi di sana ada hikmah-hikmah yang baik yang mungkin akan nampak selepas beberapa tahun selepas daripada itu. Sejujurnya Ustaz tak baca sangat komen-komen sebenarnya. Apa dia orang hantar apa, jadi Ustaz tak baca sangat, tak ambil pun kan. Cuma kadang-kadang duk saya saja buka, boring-boring, Ustaz balas reply sikit. Jadi tak ambil pot sangat. Sebab tu Ustaz, bagi Ustaz nothing lah. Kita nak dengar benda-benda virus ni, bagi Ustaz benda-benda macam ni, benda-benda yang lebih menghakis kasih sayang. Jadi biarlah kami bahagia antara kami dengan anak-anak kami,
buat tugasan masing-masing. Yang penting bantu orang untuk sama-sama berjaya, insya-Allah. Betul lah, memang banyak sangat sekarang kan. Tapi betul lah Ustaz tengok dengan senyum je kan. Ustaz tengok dengan senyum, maknanya naik juga saham Ustaz dengan cara sedemikian. Jadi tak ada masalah bagi Ustaz. Memang orang nampak main-main, tapi kenyataan itu sebenarnya menaikkan darjat isteri Ustaz. Sebenarnya memuliakan isteri Ustaz. Itulah bagi Ustaz. Tak ada masalah orang nak troll ke sebagainya. InsyaAllah Allah Ta'ala sentiasa dengan kita bila kita ikhlas dalam kebahagiaan rumah tangga. Setakat ni Alhamdulillah jemputan ceramah pun makin bertambah lagi. Jadi rezeki. Jadi Alhamdulillah orang-orang masjid, pakcik-pakcik dia tak layan media-media sosial ini. Jadi cuma dia tahu daripada mungkin paper, surat khabar. Jadi bila dia dengar Ustaz Farhan kahwin dua, biasa, benda biasa, tak ada masalah. Yang jadi barahnya di media sosial ini yang mengapi-apikan. Tapi orang-orang masjid, orang-orang surau yang kenal Ustaz, dia tahu Ustaz takkan buat benda-benda yang mengarut-ngarut ni. Bila Ustaz buat ni maknanya yakinlah ada sebab. Dan Ustaz buat istikharah, bukannya kita secara membuta tuli buat benda sedemikian. Lagi-lagi berkait dengan kehidupan. Siapa nak orang hantam kita hari-hari? Siapa nak orang keji kita? Tapi Allah dah takdirkan kehidupan kita macam tu, maka kita jalaninya dengan ketenangan. Jadi bagi Ustaz tak nak komen panjang. Cuma bagi Ustaz nasihatkan adik Ustaz belajar agama. Dia pun ustazah, belajar hadis, hafal Quran. Jadi beramallah dengan apa yang dah ada dalam Quran, yang dah ada dalam hadis. Tak ada salah pun abangnya nak kahwin dua. Kenapa sampai buat benda-benda yang mengapi-apikan? Abangnya ini bukannya bawa lari anak dara orang, bukannya bawa lari janda, bukannya buat benda maksiat. Abangnya berkahwin dua. Jadi di sisi agama pun sangat-sangat dibenarkan, tak ada masalah. Jadi fikir dengan nilai agama. Jangan semata-mata fikir dengan hawa nafsu menyebabkan jadi habis huru-hara. Dan bila dia buat statement terbuka itu, Masya Allah, Ustaz tak nak respon apa-apa. Biarlah mereka nak buat statement. Yang penting Ustaz tahu kedudukan Ustaz. Biarlah Allah pandang kita dengan pandangan redha, insya-Allah. Disebabkan Ustaz kata tadilah, disebabkan banyak sangat benda-benda yang menjadi batu api ni. Bila banyak sangat, orang tambah perisa-perisa, menyebabkan jadi api tu makin marak. Dan itulah yang berlaku dalam keluarga Ustaz. Mereka tak dengar sendiri daripada Ustaz, mereka mendengar daripada orang lain. Bila orang lain cerita bukan daripada Ustaz, dia terima bulat-bulat. Jadi menyebabkan mak Ustaz pun sedikit sebanyak pun termakan benda-benda macam tu. Tapi kalau hakikatnya dengar daripada Ustaz, insya-Allah tak akan berlaku benda-benda sedemikian. Walaupun memang hati ibu kan, hati wanita kita faham, tapi benda ini boleh take time. Kita boleh pujuk mak kita. Tapi bila dah hari-hari orang duk suap dengan benda-benda yang sangat-sangat tak baik, negatif ini, maka pandangan pun jadi negatif juga. Jadi tak apalah, Ustaz doa selalu mudah-mudahan Allah lembutkan hati ibu, lembutkan hati semualah ahli keluarga agar redha dengan ketentuan ini, insya-Allah. Tapi Ustaz masih berhubung dengan ibu Ustaz? Masih lagi berhubung. Gelaran tu bukannya Ustaz yang letak, tapi Masya-Allah tabarakallah, masyarakat ataupun keadaan yang menganugerahkan gelaran itu pada Ustaz. Jadi bagi Ustaz, gelaran itu Ustaz akan terus bawa. Sebab kita sebagai pendakwah ini, tak kira lah siapa pun daripada latar belakang apa pun, memang kita seorang da'i. Daripada kita duk tunggang dunia, menyebabkan kita lebih lalai. Baik kita tunggang agama, sama-sama masuk syurga dengan nilai agama. Tunggang agama di sini bermaksud kita jaga agama. InsyaAllah Allah jaga kita.